Assalamualaikum dan salam Sarawakku sayang. Bersama saya Hafizah Munirah Mahram. Tumpuan berita, kerjasama rakyat Sarawak berdepan dengan krisis pandemik COVID-19 banyak membantu Jawatankuasa Pengurusan Bencana Negeri Sarawak JP BNS menangani wabak berkenaan. Timbalan Ketua Menteri Sarawak Datuk Seri Dr. Sim Kuhian berkata, ini jelas terbukti apabila jumlah kematian di Sarawak adalah rendah berbanding negeri lain dan jumlah vaksinasi juga terus menunjukkan peningkatan. The COVID-19, I must say, in the last 2 years has caused tremendous disruption and hardship to everyone. And 辛苦了大家. Thanks for your understanding and your cooperation. Sarawak numbers today compared to the number of deaths in the whole country, compared to what we are currently the Omicron surge with more than 5,000 cases, and the worst is yet to come. And this because the Slovakian spirit of solidarity, we are in COVID together, and because of together we are the highest in terms of dose 1, dose 2, booster dose among to help each others. The COVID-19 is, even though it's once in 100 years, we face this dilemma, this pandemic, but it brings the best spirit of Sarawak solidarity, and it is good for Sarawak as a nation growing up together. And how good we are together is how good we are at crisis time. Beliau berkata demikian semasa menyampaikan ucap tamannya dalam Majlis Rumah Terbuka Tahun Baharu Cina 2022 secara maya menerusi aplikasi Zoom pada Rabu. Presiden Parti Rakyat Bersatu Sarawak SUPP itu menambah, majlis yang dianjurkan oleh SUPP Miri Sibuti, Parliamentary Liaison Committee tersebut adalah untuk menghargai usaha dan inisiatif yang dilakukan sepanjang tahun dalam berdepan wabak COVID-19. I want to say that despite the COVID-19, it doesn't stop the Sarawakian celebrating the best way, which is a traditional open house. Of course, with COVID-19, we do the virtual open house. And this open house is so important because it brings all the people of all races and religions together to renew the hopes, to renew their friendships, to restart our Sarawak together. Hadir sama dalam majlis itu adalah Menteri Pengangkutan Sarawak yang juga Adun Senadin, Datuk Seri Lee Kim Shin, Menteri Muda Pelancongan Industri Kreatif dan Seni Persembahan 1, Pelancongan Merangkap Adun Piasau, Datuk Sebastian Ting Chuyu dan Datuk Bandar Miri yang juga Adun Pujut, Adam Yi Siu Sang. Laporan seterusnya, seramai 1,440,842 individu dewasa dari Sarawak sudah menerima dos penggalak vaksin COVID-19 setakat 30 Januari lepas. Pasukan Petugas Khas Imunisasi COVID-19 CITF memberitahu secara keseluruhannya pula seramai 11,889,785 individu dewasa di negara ini telah menerima dos penggalak vaksin COVID-19. Kata CITF, seramai 22,924,199 individu dewasa pula sudah melengkapkan 2 dos vaksin COVID-19, manakala 99.1% menerima sekurang-kurangnya 1 dos vaksin. Bagi populasi remaja berusia 12 hingga 17 tahun pula, seramai 2,787,942 telah melengkapkan vaksinasi, sementara 2,867,585 atau 91.1% telah menerima sekurang-kurangnya 1 dos vaksin. Berikut pula, Menteri Muda di Jabatan Ketua Menteri Undang-Undang Perjanjian Malaysia 1963 MA 63 dan Perhubungan Negeri Persekutuan Datuk Sharifah Hasidah Said Aman Ghazali baru-baru ini telah menyempurnakan simbolik penyerahan tapak projek program transformasi luar bandar RTP bagi Dun Samariang. Projek RTP tersebut merangkumi pembinaan titi dan parit konkrit termasuk menaik taraf jalan lorong di Kampung Sungai Midin dan Kampung Samariang Pinggir. Adun Samariang itu juga mengambil maklum penjelasan daripada kontraktor yang dilantik berhubung kerja-kerja yang dilaksanakan kelak.
Sehubungan itu, beliau berharap segala perancangan berjalan lancar dan mengikut jadual ditetapkan. Di bawah pula, Menteri Muda Pengangkutan 2 Datuk Henry Jinep meluangkan masa menyertai aktiviti gotong royong membersih padang bola sepak St. James BTK Kampung Tanjung Poting. Aktiviti berkenaan dianjurkan oleh belia kampung tersebut bagi membersih kawasan padang yang lama tidak digunakan ekoran penguatkuasaan prosedur operasi standard SOP sebelum ini. Datuk Henry yang juga adun tasik biru berkesempatan meninjau keadaan padang bagi mengenal pasti keperluan lain untuk penambahbaikan kemudahan. Menurut beliau, penambahan tapak parkir kenderaan berhampiran padang itu juga diperlukan bagi memberi kemudahan kepada penduduk yang mengunjungi gereja St. James BTK. Manakala di Lundu, Adun Tanjung Datu Azizul Anwar Adenan hadir menyaksikan perlawanan persahabatan antara pasukan Kuching City Football Club bawah 21 tahun KCFC Under 21 dan Lundu FC di Stadium Mini Lundu pada Rabu. Menurut Azizul, beliau gembira dengan sambutan menggalakkan daripada penyokong dan belia-belia kampung yang aktif menyertai bidang sukan. Ini kerana jelasnya penglibatan belia terhadap program seumpama itu dapat memupuk semangat berpasukan, minat serta kerjasama di kalangan masyarakat. Dalam hal itu, beliau turut menzahirkan penghargaan kepada pasukan KCFC Under 21 kerana memilih pasukan Lundu FC dan Sematan FC sebagai persiapan mereka beraksi dalam Piala Presiden bawah 21 tahun yang bermula 24 Februari ini. Beralih ke laporan seterusnya mengenai laporan harian COVID-19. Jawatankuasa Pengurusan Bencana Negeri Sarawak JPBNS menerusi kenyataan media pada Rabu memaklumkan sebanyak 21 kes positif baru dilaporkan di 7 daerah di Sarawak. Ini menjadikan jumlah kumulatif setakat ini sebanyak 252,861 kes. Daerah-daerah yang dikesan mencatatkan kes-kes positif adalah seperti tertera. Sekian edisi Tengah Hari bersama saya Hafizah Munirah. Berita lebih lanjut boleh didapati di semua platform media sosial UKAS termasuk portal ukas.sarawak.gov.my dan UKAS Channel di YouTube. Orang ramai diingatkan untuk tidak leka dan terus patuhi SOP. Salam UKAS. Cegah COVID-19, elakkan 3C, amalkan 3W norma baharu di tempat kerja. Penularan wabak COVID-19 yang melanda negara kita dan seluruh dunia telah merubah kehidupan kita dari kebiasaan lama kepada norma baharu. Bagi mencegah dan mengawal penularan COVID-19 di tempat kerja, langkah-langkah bagi mengelakkan 3C dan mengamalkan 3W adalah penting untuk memutus rantaian COVID-19. Ingat, perjuangan melawan COVID-19 masih belum tamat. Elakkan 3C, iaitu crowded places, tempat sesak, seperti berada di ruang perhimpunan semasa roll call dan semasa makan di kantin. Confined spaces, tempat tertutup, seperti pantry, surau, ruang rehat, lift dan bilik persalinan. Tingkatkan aliran udara dengan membuka tingkap di tempat tertutup. Close conversation, bercakap jarak dekat, seperti semasa bermesyuarat, berurusan di kaunter dan semasa di ruang kerja. Sebarang mesyuarat yang melibatkan ramai pekerja harus dibuat dalam talian. Amalkan 3W iaitu wash, cuci. Mengamalkan kebersihan diri dengan kerap cuci tangan dengan air dan sabun atau guna hand sanitizer. Sediakan hand sanitizer di pintu masuk dan lain-lain tempat strategik di tempat kerja. Wear, pakai. Individu yang bergejala pernafasan, batuk atau selsema dan pekerja yang selalu berurusan dengan orang ramai seperti di kaunter perkhidmatan hendaklah memakai penutup mulut dan hidung. Warn, beri amaran. Polisi tidak bersalaman. Kita boleh terus bertegur sapa dan memberi salam kepada rakan sekerja dengan meletakkan tangan kanan di dada kiri dan tunduk sedikit sebagai tanda hormat. Amalkan etika batuk dan bersin. Lakukan disinfeksi di tempat yang kerap disentuh dan digunakan.
Lakukan pemeriksaan suhu badan dan gejala pernafasan di semua pintu masuk tempat kerja. Mereka yang demam atau bergejala tidak dibenarkan memasuki bangunan tempat kerja dan diarahkan mendapatkan rawatan dengan segera dan kekal berada di rumah sehingga sembuh. Bagi mengelakkan 3C dan mengamalkan 3W adalah menjadi tanggungjawab pihak pengurusan. Peka dengan maklumat dan polisi terkini yang dikeluarkan oleh kerajaan dan segera memaklumkan kepada pekerja. Sentiasa amalkan penjarakan sosial sekurang-kurangnya 1 meter dari pekerja lain dan mengamalkan tahap kebersihan yang tinggi. Melakukan saringan kesihatan dan tingkatkan tahap kebersihan pengendali makanan. Pekerja dinasihatkan supaya tidak berkongsi makanan dan peralatan makanan. Menjadualkan giliran bekerja supaya bilangan minimum sahaja yang hadir manakala pekerja lain boleh bekerja dari rumah. Menilai risiko perjalanan pekerja yang berurusan di luar pejabat dan elakkan perjalanan yang tidak perlu. Membantu pekerja yang mengalami panik atau resah akibat COVID-19 untuk mendapatkan perkhidmatan sokongan psikososial.